Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Untuk topik sembang undang-undang kita pada kali ini, kita nak minta Tuan Fazil ulaskan apa yang terjadi kalau loan dah approve tetapi kereta tak dapat, ataupun segala apa-apa yang kau kena tahu pasal hire purchase. Jelah, kalau nak sign hire purchase memang tebal gila lah, memang tak baca. Tetapi apa benda yang kita wajib tahu sebelum kita sign hire purchase ni? Yang paling penting adalah masa nak ambil kereta, kalau berlaku apa-apa kat kereta tu, boleh tak kita nak reject kereta tu? So untuk yang tu, kita nak minta Tuan Fazil untuk explainkan kepada anda. So macam biasalah, bagi anda yang baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, teruslah subscribe. Tunggu apa lagi? Subscribe sekarang. Assalamualaikum geng. Kita jumpa lagi. Saya Fazil Abu Bakar daripada Zakasha & Co, Peguam Bela, Peguam Cara. Kita nak sembang pasal undang-undang kereta hari ini. Jadi topik kita hari ini adalah loan dah jalan tapi kereta tak dapat. Macam mana boleh jadi macam tu? Sebelum kita beli kereta, biasanya macam saya ceritakan di episod hari itu, yang mana ada dua keadaan, kita beli secara cash ataupun beli secara loan. Dalam topik kita hari ini, kita nak cerita pasal loan. Loan dengan bank. Jadi biasanya, bila kita datang ke showroom sesebuah model kereta tu, contoh, kita pergi ke Pro2, kita nak beli sebiji Myvi. Contohnya, kan, kita dah berminat, kita dah bagi tahu kepada salesman kita minat kereta ni dan kita akan dapatkan loan daripada bank. Okey, salesman pun take note. Perkara pertama yang kita akan buat adalah kita akan sign dengan pihak dealer, iaitu kita akan bayar sedikit booking fee. Perkara kedua, kita akan ke bank untuk kita uruskan loan. Ya, dokumen-dokumen dan sebagainya. Ada setengah salesman yang baik hati, dia akan uruskan bagi pihak kita. Maknanya kita submit dokumen dan sebagainya pada pihak salesman dan dia akan submit loan untuk kita. Dan kita seterusnya akan menerima call daripada pihak bank, loan anda dah lulus. Kita pun dah happy dah nak dapat kereta baru ni, kan? Jadi kita akan ke bank untuk sign satu letter offer ataupun surat kelulusan loan tadi itu. Okey? Itu belum agreement lagi ya. Itu dia satu bentuk kontrak, tapi bukannya kontrak untuk pembelian kenderaan. Itu lebih kepada kita nak terima loan. Okey? Pihak dealer akan bagi tahu kita estimate ataupun forecast ataupun anggaran kenderaan tersebut akan sampai, ataupun kalau kita tu ready stock, dia akan prepare dokumen-dokumen yang berkaitan. Sebelum dipanggil oleh pihak bank, dealer akan contact kita untuk finalize kereta, jenis kereta, model ataupun color dan sebagainya. Benda-benda tu kita kena finalize dulu, dan bank akan panggil kita ke bank untuk sign satu yang dipanggil adalah perjanjian sewa beli, hire purchase agreement. Okey, ini yang termaktub di bawah akta sewa beli tadi tu. Okey, akta sewa beli memperuntukkan kita nak beli kereta secara sewa beli kena melalui satu dokumen bertulis perjanjian sewa beli. Okey, bila kita sign perjanjian sewa beli, kita apa yang kita kena make sure? Pertamanya, butiran-butiran kenderaan tersebut kena ada. Okey, jangan sesekali kita sign agreement yang kosong. Ada, saya pernah jumpa setengah bank dia ataupun setengah banker, kita tak salahkan bank. Banker itu sendiri memberikan kita satu form kosong untuk kita sign tanpa ada butiran-butiran kenderaan. Itu yang bahayanya. Sebab apa? Mungkin terjadinya pemalsuan dokumen dan juga penipuan di agreement tersebut. Yang mana apa yang akan jadi adalah order kereta warna merah, dapat kereta warna hitam. Itu yang biasa terjadi. Okey? Dan kita kena pastikan semua benda tu lengkap, barulah kita akan tanda tangan. Okey, bila kita dah sign agreement, kita belum dapat kereta lagi. Okey, kita dah sign agreement dan loan kita masih belum berjalan lagi. Sebab apa? Bank takkan disburse loan selagi beberapa dokumen-dokumen ni tak lengkap di pihak bank. Pertama, kalau kereta recon, kena ada laporan Puspakom. Okey? Laporan Puspakom ini akan menceritakan inspection kereta tersebut, kereta tu okey ke, tak okey ke. Kalau lulus, barulah insurans kenderaan tersebut boleh dihidupkan. Untuk kereta baru tak ada laporan Puspakom ya. Untuk kereta recon dan juga kereta second hand sahaja ada. Okey, untuk kereta baru, terus ke step kedua iaitu hidupkan insurans. Maknanya, bila kita dah hidupkan insurans kenderaan tersebut, kita akan dapat grant. Grant kereta maknanya kita dah register ke JPJ. Bila kita register ke JPJ, maksudnya kenderaan tersebut dah ada nombor plate. Okey, dah ada nombor plate. Maknanya kereta tersebut dah ready. Di mana saja kereta itu berada, kereta tersebut dah ready. Okey, kadang-kadang bank ada bank yang request kereta itu diserahkan dulu, baru akan disburse loan. Ada bank yang tak perlu serah, tapi boleh disburse loan. Ada juga, kan? Tertakluk kepada amalan bank. Kereta tersebut biasanya akan
hantar serah ataupun delivered kepada anda, dan anda akan sign satu form yang dipanggil delivery note ataupun delivery order. Itu membuktikan anda telah menerima kenderaan tersebut dalam keadaan baik dan anda membawa pulang. Barulah bank akan disburse loan kepada pihak dealer. Macam kita dengar hari tu isu-isu yang panas berkenaan dengan loan dah approve tapi kereta tak dapat, kan? Tu kita nak tahu apa punca dia. Salah siapa benda ni, kan? Dia kalau untuk isu tu secara khususnya saya tak tahulah apa yang jadi sebenarnya. Pertamanya, pihak salesman telah palsukan dokumen. Okey, pihak salesman palsukan dokumen ini bermaksud kereta yang telah didaftarkan dalam hire purchase adalah kereta yang berbeza daripada order. Itu perkara pertama yang kita boleh anggap berlaku lah. Okey, dan bank percaya bahawa kereta tersebut telah ready dan sebagainya dan disburse loan kepada dealer. Jadi bila secara tak langsung, bila loan dah disburse, loan dah dikeluarkan, jadi hirer terpaksa menanggung bayaran bulanan tapi kereta tak dapat. Okey, keduanya, networking bank yang terlalu baik dengan salesman. Maknanya banker tu sendiri dah bertahun-tahun, mungkin kawan daripada kecil. Kau tolong aku kejap, kereta ni aku nak bagi kat customer aku cepat, kau tolong disburse apa semua. So bank pun percaya benda tu dan disburse loan tanpa melihat dokumen-dokumen yang ada. Tapi itu jarang-jarang sekali berlaku. Dan yang ketiga, kereta tu dah didaftarkan tapi berada di lokasi lain. Maknanya bila kereta dah dalam proses pembikinan, dia dah ada chassis number. Chassis number ni adalah identiti kenderaan tersebut. Bila ada chassis number, insurans boleh dihidupkan, grant boleh diperoleh, cuma kereta tu masih dikilang. Jadi, bila dokumen-dokumen yang di sana di-forward kepada bank dan bank melihat kereta tersebut telah pun berada dan juga mungkin kita tak tahu, mungkin delivery note ataupun penyerahan kenderaan tu dipalsukan, kan? Jadi bank percaya benda tu dah dibuat dan bank disburse loan. Padahal kereta tu mungkin 2 minggu lagi ataupun sebulan lagi baru akan sampai kepada pihak penyewa ataupun pembeli tadi. Di situ kita dapat lihat banyaklah kemungkinan kalau kita nak salahkan satu pihak je mungkin tak adil, kan? Jadi mungkin ada sumbangan-sumbangan daripada pihak lain yang menyebabkan perkara ini berlaku. Jadi hati-hati. Ada dua kemungkinan, mungkin kereta tu kita dapat lambat ataupun kereta kita tak dapat langsung. Pertamanya, kita kena kenal pasti, kontak dulu dengan pihak salesman. Okey, apa status kenderaan yang kita order ni? Masih dalam pemikiran ke? Dalam proses delivery ke? Kan? Sebab loan dah jalan. Okey, sekiranya kita dah dapat detect, kita dah dapat sahkan bahawa kenderaan tersebut tak wujud dan takkan kita dapat, okey, kita perlu terminate hire purchase tersebut. Okey, macam mana kita nak batalkan hire purchase tu ataupun sewa beli tadi tu? Section 15 memperuntukkan bahawa kita boleh pada bila-bila masa menamatkan perjanjian sewa beli tadi tu dengan menyerahkan balik barang tadi dan memaklumkan kepada pihak bank. Tapi dalam keadaan yang kereta kita tak dapat, maknanya kita tak boleh nak serahkan barang. Cumanya kita boleh communicate dengan pihak bank bahawa kereta kita tak dapat, kan? Dan of course benda tu kena susuli dengan police report. Kena buat laporan polis berkenaan dengan pemalsuan dokumen ataupun penipuan yang berlaku, dan anda kena kepilkan sekali dengan communication anda dengan pihak bank. Okey, macam mana nak hubungi dengan pihak bank ni? Okey, make sure anda hubungi pihak bank melalui bertulis, melalui apa-apa dokumen bertulis. Lebih cepatnya adalah email lah. Okey, dapatkan butiran email. Yang keduanya secara surat bertulis. Surat bertulis boleh diserahkan secara kendiri ataupun serahan tangan, dan keduanya boleh diserahkan secara pos berdaftar. Okey, jadi itu metod-metod ataupun cara-cara untuk komunikasi dengan pihak bank yang diperakui oleh undang-undang di bawah Akta Sewa Beli. Option yang kedua, anda dah contact salesman dan salesman bagi tahu, okey, loan dah jalan, cuma kereta tu lambat sikit sebulan. Jadi anda boleh communicate dengan pihak bank untuk waive tempoh yang lewat itu. Okey, dan anda kena terangkan kepada pihak bank, ini adalah kuasa budi bicara, kuasa bank untuk luluskan permohonan anda atau tidak. Maknanya delivery note tadi yang saya ceritakan tadi tu anda tak pernah sign dan dianya dipalsukan oleh pihak salesman ataupun pihak dealer. Okey, jadi anda kena tahu step by step apa yang anda perlu buat, dan sekiranya tak adil bagi anda untuk anda bayar loan tapi tak dapat enjoy kenderaan yang anda beli tersebut. Berdasarkan peruntukan undang-undang di bawah Akta Sewa Beli Section 4B,
memperuntukkan pertama, jangan pernah sign satu agreement blank. Yang macam saya katakan tadi, agreement sewa beli tak boleh blank. Dia mesti ada butiran-butiran kenderaan, loan dan sebagainya. Dan sekiranya bank masih berkeras, bank telah melakukan kesalahan di bawah akta sewa beli, yang mana hukumannya termaktub di dalam akta sewa beli, iaitu denda sehingga RM50,000. Pada hari ini, mahkamah mengiktiraf conversation WhatsApp sebagai bukti di mahkamah. Jadi conversation WhatsApp itu sangat penting. Jadi kalau kata salesman call, berbincang berkenaan dengan penyerahan kenderaan anda tolong confirmkan conversation anda tu melalui WhatsApp. Kalau boleh, jangan call ataupun jangan sembang melalui depan-depan, communicate melalui WhatsApp secara bertulis so that anda ada bukti. Kalau melalui phone call sekalipun, make sure phone call anda tu recorded. Itu penting untuk anda bila anda nak buat tuntutan di mahkamah kelak. Bila anda dah sign LOU, bila anda dah sign hire purchase agreement, sentiasa buat follow up dengan pihak dealer. Pihak dealer mungkin ada forecast yang bila kereta ni akan sampai, bila kereta ni akan diserahkan kepada anda dan sebagainya. Jadi sentiasa follow up dengan pihak salesman untuk tahu macam mana keadaan kereta anda tu, apa status dia sekarang, dan kalau kata kereta tu anda belum dapat, make sure loan anda belum jalan lagi. Bila berlaku loan jalan dulu sebelum anda dapat kereta, itu maknanya salesman anda tamak. Salesman anda sedang mengejar komisen. Sebab komisen salesman hanya akan dapat lepas loan disburse. Jadi hati-hati dengan salesman yang anda pilih. Setelah anda dah dapat kereta dan sebagainya, anda juga boleh minta satu kopi grant daripada bank, dan bank wajib bagi pada anda. Dan make sure anda butiran kenderaan yang anda terima itu seperti mana yang anda order daripada dealer. Apa remedy ataupun langkah-langkah yang anda boleh ambil kalau berlakunya ketidakpatuhan terhadap akta sewa beli ini? Sekiranya berlaku kecuaian, sekiranya berlaku sebarang ketidakpatuhan, anda boleh laporkan kepada pihak polis dan juga memulakan saman sivil untuk menuntut ganti rugi anda. Kerana ini perlu anda rujuk peguamlah. Mereka lebih arif dan of course anda akan diberikan nasihat berkenaan undang-undang dan ganti rugi yang anda boleh tuntut ketika pemfailan suit tersebut. Kalau kata kita beli kereta dan kita dah dapat kereta dan kereta tu bukanlah kereta yang baik ataupun kereta yang fit for the purpose. Dalam bahasa Inggeris ni kita panggil roadworthy. Maksudnya adalah kereta tu selamat digunakan di atas jalan raya. Kita kenal pasti masa delivery kereta tersebut, salesman akan tunjuk anda kereta, kereta ini datang dengan 4 tayar, 4 pintu dan sebagainya. Kalau kita dapat detect apa-apa kecacatan yang berlaku ataupun yang ada pada kenderaan tersebut, seperti mana enjin dia tak komplit, ada wiring yang tak cukup, lampu meter menyala dan sebagainya, kita boleh reject kenderaan tersebut pada ketika itu. Jangan sign delivery note sekiranya anda tak puas hati dengan kenderaan tersebut. Contoh, anda dah sign delivery note, tetapi bila bawa on the way balik ke rumah, ada bunyi lah, ada kerosakan yang berlaku, kereta breakdown dan sebagainya, anda masih boleh reject kereta tersebut. Tetapi bukan reject kepada dealer, tetapi reject kepada bank. Anda kena communicate dengan pihak bank. Sebab apa reject kepada bank? Sebab bank adalah owner kenderaan tersebut dan anda hanya menyewa kenderaan tersebut daripada pihak bank. Kena faham konsep undang-undang itu. Walaupun anda kata nama saya dalam grant, kereta ni saya bayar bulan-bulan, no. Bank akan maklumkan, kontak pegawai bank yang berkenaan untuk maklumkan bahawa kereta ni tak fit for the purpose, saya nak reject. Of course, sebelum buat tu anda perlu keluarkan satu surat bertulis lah, menyatakan kenapa anda nak reject, dan bank akan pertimbangkan permohonan anda tersebut. Dan jangan sesekali buat tindakan melulu, pergi menyerang bank, pergi menyerang dealer dan sebagainya. Pastikan anda guna saluran yang betul, gunakan email, gunakan WhatsApp dan sebagainya untuk communicate dengan pihak bank dan pihak dealer. Alright, itu saja. Kita dah sembang panjang lebar berkenaan dengan hire purchase dan juga berkenaan loan, dah lulus kereta tak dapat dan sebagainya. Kalau ada soalan, kalau ada sebarang keraguan, boleh kontak kita di Zarkas Shah & Co Shah Alam ataupun kontak Pandu Laju. Ada apa-apa soalan boleh komen di bawah dan insyaAllah kita jumpa lagi di episod akan datang. Bye-bye. So, kita dah dengar dah penjelasan in term dari segi undang-undang dan sebagainya.
So macam biasalah, kalau korang ada sebarang kemuskilan ataupun kau nak tanya soalan ataupun kau dah menghadapi situasi tu dan kau tak tahu macam nak selesaikan, so tanya dekat ruangan komen ni. Next, insya-Allah kita akan highlightkan soalan ni dan kita akan minta abang lawyer kita tu iaitu Tuan Fazlin untuk jawab kepada anda. So, sekali lagi, kalau rasa video ini memberi manfaat kepada korang, so share lah dengan lebih ramai supaya lebih ramai lagi orang tahu pasal isu-isu pasal undang-undang. So, sekali lagi bagi anda yang baru jumpa channel ini, masih belum subscribe, terus tekan lonceng dan terus share lah dengan ramai-ramai.